Dia melompat seakan-akan kejar saya. Saya pun berlari keluar daripada rumah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Faris Ikram. Okay guys, terima kasih sebab masih lagi bersama aku dalam video ni. Dan terima kasih juga telah bagi aku subscriber yang aku rasa aku bangga untuk buat masa ni. Sebab dah jadi 800 lebih. And lagi sikit lagi untuk aku hit 1000 subscriber untuk capai syarat monetize YouTube. So pada yang baru nonton video aku kali ni, aku harap korang jangan lupa tekan subscribe, tekan like dan tekan share untuk video ni. Okay, tajuk kita pada hari ini ialah okay, itu tajuk kita pada hari ini. So dengan tajuk itu aku akan ceritakan. Cerita ni sebenarnya dikongsikan kepada aku oleh kawan kepada adik aku. Dia forwardkan kepada aku mesej ni. Dia cakap dia nak mesej aku, dia malu. Aku pun tahu kenapa dia nak malu mesej aku. Padahal mesej je lah kan, aku okey je. And dia bagi kepada adik aku, dan adik aku yang bagi kepada aku untuk aku menceritakan cerita ni di tontonan semua, untuk tontonan semua. Okey, cerita ni dia berkisahkan tentang gangguan pocong yang berlaku di kampung yang dia duduk. Okey, kampung ni terletak di Temeloh, Pahang. And spesifik nama kampung tu saya tak boleh bagi tahu sebab dia tak sebut dalam kampung tu, dalam cerita tu. Dia hanya bagi tahu benda ni berlaku di Temeloh, Pahang. Pada tahun 2015, sewaktu saya berumur 15 tahun, kampung tempat saya tinggal digempakan dengan penampakan pocong berkeliaran di sebuah tempat pembuatan batu nisan yang terletak tidak jauh dari kawasan sempang masuk ke kampung saya. Selang 2-3 hari selepas itu, saya dijemput oleh rakan baik saya dengan menaiki sebuah motosikal pada jam 9.30 malam dengan tujuan meminta menemaninya di rumah kerana dia hanya tinggal berseorangan, manakala keluarganya yang lain pergi pulang ke kampungnya di Terengganu. Sambil menuju ke rumahnya dengan menaiki motosikal, saya cerita kepadanya tentang isu pocong yang menggempakan orang kampung. Saya berkata kepadanya, apa benda lah takut dengan pocong? Dah tua-tua pun takut. Kita ni yang muda pun tak takut. Kalau aku jumpa, aku tanggalkan tali dia, biar dia bogel sambil gelak. Sebenarnya saya tidak percaya kepada alam mistik. Dan dalam sedar tak sedar, sebenarnya saya telah mencabar makhluk itu. Setelah 5 minit kami berjalan, akhirnya kami pun sampai di rumahnya yang agak jauh dari kawasan jiran-jiran yang lain. Semasa kami bersembang di rumahnya, tiba-tiba kawan saya menyatakan yang dia tertinggal barang yang dibelinya di kedai yang terletak di kampung sebelah sebelum dia datang menjemput saya. Dia pun berkata kepada saya yang dia ingin pergi ke kedai itu semula untuk mengambil barangnya, manakala saya diminta untuk menunggu dia di rumahnya seorang diri. Saya pun okey je. Ia tanpa fikir apa-apa yang negatif, dia pun menghidupkan enjin motosikalnya dan pergi semula ke kedai tersebut. Sementara saya menunggu kawan saya balik ke rumah, saya duduk di atas tangga yang terletak di dalam rumahnya. Saya duduk menghadap ke dapur, manakala di belakang saya ialah ruangan atas rumah yang diperbuat dari papan. Rumah kayu lah katakan. Ketika itu ruangan atas sangat gelap gelita. Ialah keluarganya yang lain balik ke kampung. Bukan ada siapa-siapa dekat atas. Jadi buat apa nak buka lampu banyak-banyak? Sambil menunggu kawan saya balik,
Saya merenung ke dapur sambil di jari menyepit sebatang rokok dan berfikir di mana nak cucuk rokok. Lighter pun tak ada. Tiba-tiba saya ternampak sekotak mancis di atas pepara tingkap rumahnya. Saya pun bangun dan mengambil mancis tersebut dan mencucuk rokok yang lama disepit di jari. Selepas itu saya kembali duduk di tangga tersebut sambil menghembuskan asap rokok berkepul-kepul. Tiba-tiba saya dikejutkan dengan satu bunyi lompatan di atas lantai papan seperti orang melompat di atasnya. Bunyi itu datangnya dari ruangan atas. Ketika itu saya cuma buat tak tahu je, mungkin tu kucing. Tiba-tiba pula teringat yang malam tu malam Jumaat. Makin tak tentu hala dibuatnya. Tak lama selepas itu, bunyi itu sekali lagi berdentum dari arah yang sama. Tapi bunyinya semakin dekat dengan tangga yang saya duduk. Saya ambil keputusan untuk bangun dan berdiri di tepi pintu rumahnya. Time tu jantung dah laju memang cuak gila, berderau darah. Sekiranya apa-apa jadi, saya boleh terus keluar dari rumah itu. Tak lama selepas itu, saya berdiri di situ. Bunyi seakan-akan orang melompat itu sekali lagi berbunyi. Kali ni bunyi itu dah betul-betul hampir dengan tangga yang saya duduk. Saya ambil keputusan untuk keluar terus dari rumah itu tanpa memandang ke ruangan atas. Semasa melangkah keluar dari rumah itu, bunyi lompatan itu semakin laju, seolah-olah ingin mengejar saya. Saya dalam ketakutan menunggu kawan saya di luar rumahnya. Tak lama lepas itu, kawan saya pun balik dan melihat saya berada di luar rumahnya. Dan dia pun bertanya, "Kenapa tunggu di luar? Kenapa tak duduk kat dalam?" Tanya kawan saya. Saya cuma menggelengkan kepala menandakan yang saya tidak apa-apa. Saya mengajaknya untuk pergi melepak di rumah seorang lagi kawan kami, kerana saya dah tak sedap hati untuk melepak di rumahnya. Semasa mereka berbual-bual, mereka perasan yang saya tidak banyak cakap pada malam tu dan mungkin kelihatan pucat dan mata merah-merah. Mereka bertanya dengan saya, "Kenapa dengan kau ni?" Saya cuma jawab, "Saya okey." Di dalam otak saya cuma memikirkan apa benda yang melompat di dalam rumah tu tadi. Dan kami pun selepas pada tu, kami berborak seperti biasa dan kami pun pulang ke rumah masing-masing. Saya tak jadi teman kawan saya tidur di dalam rumah. Keesokan harinya, di sekolah saya berasa tak sedap badan dan sakit kepala. Saya meminta izin guru untuk balik ke rumah dan berehat di rumah. Ketika di rumah, keadaan saya bertambah teruk. Saya pergi ke klinik untuk menerima rawatan dan diberi ubat demam oleh doktor. Kata doktor ini demam biasa, tapi saya rasakan ianya bukan demam biasa. Kepala saya sakit yang teramat. Saya balik ke rumah dan berehat. Hari seterusnya, kesihatan saya bertambah teruk sehingga ke hari yang ketiga. Saya meminta emak saya untuk hantarkan ke klinik sebaik sahaja dia pulang dari kerja. Apabila sampai di klinik, saya dirawat di bilik kecemasan dan doktor mengatakan yang keadaan saya tak stabil dan saya dihantarkan ke hospital Temeloh menaiki ambulan. Tiba di hospital, saya dikejarkan ke wad kecemasan dan di situ juga saya dah separuh sedar. Orang bercakap pun dengar tak dengar. Setelah 2 jam di wad kecemasan, saya dipindahkan ke wad biasa. Dekat wad biasa ni saya dah lost. Dah tak sedar apa dah. Keadaan saya juga bertambah teruk. Malam tu juga saya dipindahkan ke ICU. Keesokan harinya saya tersedar dan kepala saya terasa sangat berat, macam ditindih sesuatu. Saya melihat suasana yang dah lain seperti yang saya lihat sebelum saya tak sedarkan diri. Nurse memberitahu yang sekarang saya berada di unit rawatan rapi ICU, di mana tiada seorang waris yang dibenarkan menunggu di katil kecuali nurse. Keadaan di dalam ICU itu sangat menyeramkan kerana kesemua pesakit di dalam ICU itu koma. Suasana di dalamnya sunyi sepi.
Saya juga berfikir yang di ward ICU ini juga tempat ramai yang meninggal dunia kerana sakit yang kritikal. Saya hanya mampu tenangkan diri dan tidak memikirkan tentang itu. Pada malam kedua di ICU, kira-kira pukul 1 pagi, saya terjaga daripada tidur. Saya melihat nurse yang menjaga di katil saya sedang membuat laporan tentang pesakit. Saya mengambil keputusan tidur semula. Semasa nak lelapkan mata, tiba-tiba saya terdengar seperti suara adik-adik saya di belakang katil seperti sedang bermain keriangan sambil mengajak saya. Bermain sekali. Suara tu agak real seperti kita bercakap bersebelahan. Saya cuba untuk toleh ke belakang dengan keadaan menggelupur. Dalam masa yang sama, nurse perasan akan pergerakan saya yang masa itu sedang panik. Nurse cepat-cepat meluru ke arah saya dan bertanyakan kepada saya, "Kenapa dengan awak ni?" Saya cakap, "Siapa ada dekat belakang saya ni, nurse?" Nurse pun jawab, "Mana ada siapa-siapa? Belakang awak ni dinding. Lagipun kita sekarang dekat tingkat 4. Sebelah belakang katil awak ni tingkap." Saya pun terdiam dan terus tertidur. Hari demi hari kesihatan saya makin pulih. Saya dipindahkan ke ward biasa. Semasa di ward, saya bertanya kepada ayah saya, apa sebenarnya penyakit saya. Ayah saya menjawab, "Doktor tak dapat detect penyakit awak sebenarnya. Doktor just bagi ubat apa yang patut." Selepas itu, saya diberi pulang ke rumah dengan syarat perlu membuat pemeriksaan susulan di klinik berdekatan. Sampai hari ini saya masih trauma dengan kejadian itu. Hanya kerana cakap besar dan mencabar kewujudan makhluk tersebut menyebabkan saya mendapat penyakit misteri. Saya sangat menyesal dengan kata-kata saya pada malam kejadian. Semenjak dari itu, saya semakin berhati-hati untuk melepaskan kata-kata apabila kita bercakap tentang hal-hal mistik. Takut perkara yang sama berulang kembali. Okey guys, untuk peringatan dan pengajaran buat semua, kita ni hidup dekat dunia ni guys. Bukan kita je yang ada, macam-macam makhluk lagi ada kat dunia ni yang kita boleh nampak melalui mata zahir ataupun kita tak boleh nampak langsung. So, nak diingatkan lagi kepada semua, korang janganlah bercakap besar dengan makhluk-makhluk ni. Benda ni wujud guys, benda ni wujud, tapi kita tak nampak dengan mata kasar. Once kita dah mencabar benda tu akan ganggu kita guys, sebab kita dah mencabar kewujudan dia. So, aku nak ingatkan kepada semua, korang lepas ni berhati-hatilah bila nak berkata-kata. Jangan sering cabar-mencabar. Aku pun dah ada pengalaman aku sebab mencabar. Pengalaman ni dia mematangkan fikiran kita, okay? Tapi korang janganlah nak kena cakap dulu baru korang nak fikiran matang. Sebelum kita dengar cerita-cerita macam ni, kita dah boleh fikir benda tu. Okay guys, aku rasa sampai sini je untuk video pada hari ini. Video ni agak pendek sikit daripada video-video biasa. So, kepada siapa yang baru sampai ke channel aku, jangan lupa untuk tekan like, share and subscribe channel aku, okay? Thanks guys for support aku. Hopefully korang akan support aku sampai bila-bila, okay? Aku takkan lupakan korang yang baru-baru ni. Yang baru-baru subscribe aku ni, aku takkan lupakan kalau aku dah berjaya nanti, insyaAllah. Aku doakan supaya korang semua dimudahkan urusan di dunia dan akhirat, dan diberikan kesihatan yang berpanjangan, dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan, insyaAllah, amin. Okay guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana menonton dan selamat tinggal. Jaga diri guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.